Oke, baik. Selamat sejahtera kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan mengenai satu soalan, yaitu merujuk kepada satu sungai yang paling tercemar di Malaysia. Jelaskan mengapa ia berlaku sedemikian. Jadi kumpulan kami memilih sungai yang paling tercemar di Malaysia adalah Sungai Kim Kim. Baik, sebagai pengenalan, Sungai Kim Kim ini terletak di Pasir Gudang, Johor. Malangnya, sungai ini merupakan antara salah satu sungai yang paling tercemar di Malaysia. Sungai ini sepanjang 13 km dan ia mengalir merentasi kawasan perindustrian berat di Pasir Gudang. Apa yang berlaku ialah kepesatan industri di kawasan tersebut tidak seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Akibatnya, sungai ini telah diisytiharkan mengalami pencemaran tahap parah, yaitu berada dalam kelas 5, yaitu tahap yang paling buruklah. Sebagai contoh, impak yang paling terkesan ialah tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim pada Mac 2019. Tragedi ini bukan biasa-biasa, ia telah menjejaskan kesihatan lebih daripada 6.000 orang penduduk. Malah sebanyak 111 buah sekolah diarahkan tutup serta-merta akibat pencemaran bau dan gas beracun yang dilepaskan melalui pembangunan dan kepesatan industri di kawasan tersebut. Seterusnya, mari kita lihat faktor utama yang berlakunya pencemaran air ini. Oke, seterusnya mari kita lihat faktor atau puncak berlakunya pencemaran Sungai Kim Kim ini. Yang pertama adalah disebabkan oleh pembuangan sisa kimia dan toksik secara haram oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan lebih mengecewakan lagi, aktiviti eksploitasi sungai ini dilakukan pada waktu malam semata-mata untuk menjimatkan kos pelupusan sisa mereka. Mereka telah melepaskan bahan-bahan sebatian organik meruap atau dikenali sebagai VOC yang sangat berbahaya. Pengusaha kilang haram atau pemandu lori tangki kontraktor sisa ini sengaja bertindak membuang bahan kimia berbahaya terus ke dalam sungai. Maksudnya pengusaha kilang haram yang tidak bertanggung jawab ini terus menyalirkan sisa toksik daripada kilang mereka tersebut terus ke dalam sungai. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada membayar charge pelupusan yang tinggi di pusat pelupusan berlesen. Kesan daripada tindakan tamak ini, bahan kimia tersebut tidak larut air atau terapung dan tidak bertindak balas sehingga membebaskan gas beracun ke udara. Kesan daripada tindakan tamak individu yang tidak bertanggung jawab ini, bahan kimia tersebut tidak larut air, tidak terapung dan tidak bertindak balas sehingga membebaskan gas beracun ke udara. Sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar JAS telah mengesan tumpahan sebatian kimia organik dalam sampel air sungai tersebut. Antaranya termasuklah benzen, acrolein, toluene, xylene, dan acrylonitrile. Bahan-bahan inilah yang menjadi punca kepada gas beracun yang dihidu oleh penduduk sekitar. Seterusnya kita beralih kepada faktor yang kedua yang menyebabkan pencemaran Sungai Kim Kim berlaku. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sebab lain pencemaran Sungai Kim Kim, yaitu pelepasan effluent industri yang tidak dirawat. Maksudnya, pembuangan air sisa atau cecair buangan daripada kilang atau aktiviti perindustrian ke dalam Sungai Kim Kim. Contohnya, kilang tekstil membuang air sisa yang mengandungi pewarna. Pelepasan air sisa operasi harian daripada kilang-kilang sah yang culas
penyumbang utama pencemaran yang berlaku di Sungai Kim Kim, kerana industri-industri ini mengalami kegagalan untuk mematuhi standard Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Hal ini menyebabkan kemerosotan parameter oksigen air iaitu BOD dan COD. Banyak kilang yang beroperasi secara sah di sepanjang tebing sungai sengaja menutup atau tidak menyelenggara sistem rawatan effluents perindustrian IETS mereka untuk menjimatkan elektrik. Maka air sisa pemprosesan yang mengandungi sisa logam berat dan sisa organik mereka lepaskan terus, menyebabkan tahap keperluan oksigen biokimia BOD melonjak dan mematikan hidupan akuatik di dalam Sungai Kim Kim secara tidak langsung. Contohnya, pelepasan sisa beresid dan logam berat seperti kadmium, plumbum dan merkuri daripada kilang pemprosesan logam, kilang kimia serta kilang tekstil di zon perindustrian di Pasir Gudang. Faktor ketiga iaitu lambakan sisa domestik dan kumbahan komuniti. Sikap acuh tak acuh masyarakat dalam pengurusan sampah sara menyebabkan sistem perparitan perumahan dan komersial menyalurkan sampah ke sungai. Pencemaran biologi melalui bakteria daripada sisa kumbahan mentah. Pencemaran sungai ini tidak hanya berpunca daripada kilang tetapi juga disebabkan oleh faktor domestik. Pertumbuhan penempatan penduduk dan kawasan kedai makan berhampiran sungai menghasilkan sisa makanan dan plastik yang dibuang ke dalam longkang, lalu terkumpul di muara sungai. Saliran kumbahan yang bocor pula meningkatkan kandungan bakteria yang merosakkan kualiti biologi air. Sebagai contoh, bakteria akibat air iaitu E. coli, akibat air basuhan dan kumbahan dari kawasan perumahan serta setinggan berhampiran sungai. Seterusnya, terdapat 3 cadangan langkah penyelesaian yang kami senaraikan iaitu: pertama, penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang lebih tegas, di mana pihak berkuasa perlu memperkasahkan lagi penguatkuasaan undang-undang bagi membanteras isu pencemaran ini daripada terus semakin teruk. Yang kedua ialah pemasangan sistem amaran awal menggunakan teknologi digital masa nyata. Yang ketiga, pemulihan struktur fizikal dan juga kempen kesedaran masyarakat secara berterusan. Hal ini kerana bagi memulihkan atau menghalang pencemaran secara berulang-ulang, hukuman penjara secara mandatory atau denda jutaan ringgit perlu dikuatkuasakan terhadap pesalah-pesalah atau penjenayah alam sekitar. Selain itu, penggunaan teknologi automasi seperti sensor kualiti air juga mampu mengesan pencemaran dengan serta-merta tanpa menunggu aduan orang awam. Maka ini adalah cara yang efektif bagi mengurangkan kesan pencemaran yang semakin berleluasa. Contohnya, pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di mana kompaun dinaikkan dan denda juga dinaikkan sehingga RM10 juta serta pemasangan stesen pemantauan kualiti air automatik sensor LOT oleh Jabatan Alam Sekitar untuk mengesan perubahan pH air Sungai Kim Kim secara langsung. Kesimpulannya, sebab-sebab berlakunya pencemaran sungai ini jelas berakar umbi daripada ketamakan sektor industri, kelonggaran pemantauan dan kedangkalan kesedaran sivik manusia. Usaha pemulihan yang drastik wajib diteruskan bagi memastikan sumber bekalan air mentah negara tidak terus musnah. Slogan Selamatkan Sungai Kita dan program pembersihan berkala melibatkan agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dan komuniti setempat perlu dijadikan sebagai simbol kebangkitan kesedaran sivik agar sungai yang terdapat dalam negara kita senantiasa terjaga dan bersih.